maka adalah kategori fi'il, bukannya isim ataupun huruf. Apabila ia adalah kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'il itu berdasarkan masanya. Okay. Mudhari'un di sini kalimah yunsaru di sini dari sudut masa ia menunjukkan masa perilaku yang semasa, iaitu dipanggil mudhari'. Diketahui ia adalah mudhari' dari salah satu tanda mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah ada 4, iaitu alif, nun, ya, ta, yang terletak di awal kalimah. Kalimah yunsaru di sini tanda huruf mudhara'ahnya adalah ya. Mabniun lil majhuli, dibina atas majhul. Sirah iaitu bentuk atau lafaz atau sebutan. Fi'il mudhari' ini adalah sirah majhul. Diketahui ia majhul dari tanda huruf pertamanya didammahkan, iaitu ya, dan huruf kedua akhir difathahkan. Okay. Marfu'un. Diberikan tanda rafa' atau berada dalam keadaan rafa'. Sebab disebut kalimah marfu' di sini dan tidak disebut sebagai fi mahalli raf'in kerana fi'il mudhari' adalah dalam kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni, maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu al-zahiratu ala akhirih. Tanda keadaan rafa'nya dalam kalimah ini ialah dhammah. Ini itu kalimah mana? Kalimah ini mana? Kalimah yunsaru. Ialah dhammah yang jelas kelihatan. Yang jelas kelihatan tanda ini di akhir kalimah ini. Iaitu huruf ra. Penyebab kepada diberikan tanda dhammah kerana ia adalah fi'il mufrad muzakkar yang tidak didahului oleh amil jazam atau amil nasab. Apa dah? Al-muslimuna naibu fa'ilin. Al-muslimuna ialah naib fa'il kerana ia dalam fi'il bina majhul. Marfu'un diberikan tanda rafa' atau berada dalam keadaan rafa'. Sebab disebutkan kalimah
marfu' di sini dan tidak disebut sebagai fi mahalli raf'in kerana fa'il mudhari' adalah dalam keadaan kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda raf'nya adalah wawu niyabatan. Waw sebagai ganti. Sebagai ganti anid dhammati kepada dhammah. Ungkapan ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahawa kalimah ini al-muslimuna itu adalah mu'rab, bukan mabni. Sebab dhammah bertukar kepadanya. Sebab dhammah bertukar kepada waw menunjukkan ada perubahan. Kalau mabni tak berubah, bahkan ia akan tetap. Li'annahu, kerana ia adalah jam'u muzakkarin salimun, jamak muzakkar salim. Wan nunu, dan nun itu adalah iwadun anit tanwini, sebagai ganti kepada tanwin. Sebagai ganti kepada tanwin. Fi ismil mufradi, pada isim sebagai pada isim mufrad. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sebagai ganti kepada isim mufrad. Cuba terangkan sikit. Terangkan sikit. Ya Allah ya Hubaibati. Ini anak saya ni. Sebab tu saya panggil dia Hubaibah. Putri Khadijah. Cuba terangkan sikit. Li'annahu apa ni? Iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Apa maksud? Baik, Aisyah Nabila. Terangkan apa maksudnya? Li'annahu, katanya, wat tanwinu, kan? Wat tanwinu, kata dia lah. Ni. Apa ni? Wow tu, kan? Al-waw niyabatan an ad-dhammati. Al-waw niyabatan an ad-dhammati li'annahu niyabatan an ad-dhammati wal waw niyabatan an ad-dhammati fil ismi al-mufradi. Apa maksudnya ni? Cuba terangkan sikit. Ya Allah. Aisyah Nabila. Saya Ustaz. Okey. Cuba terangkan sikit. Apa maksud al-waw niyabatan an ad-dhammati fil ismi al-mufradi? Perkataan asal mufrad ialah muslimun. Macam mana? Perkataan asal
keadaan asal mufrad. Okey. Tak apa. Perkataan asal. Asal muslimun, al-muslimuna. Muslimul ke muslimuna? Asal al-muslimuna apa dia? Yallah. Dina. Ya, Ustaz. Cuba bantu. Al-muslimuna. Kan tadi dalam i'rab, dalam perkataan yunsarul muslimuna, al-muslimuna kita kata dia sebagai naib fa'il, betul? Ya, Ustaz. Betul ke tidak? Betul. Baik, kemudian di hujung al-muslimuna tu kita sebut apa? Kita kata al-wawu al-muslimuna, perkataan waw, kalimah waw ni. Ni. Waw ni. Betul tak? Waw ni wal wawu al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Apa maksud dia? Fil ismil mufradi. Apa maksud dia? Cuba terangkan ni, bat ni. Terangkan sikit. Ustaz, al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Al-wawu ni niyabatan 'anil dhammati fil ismil mufradi. Oh, baik. Okey, kemudian Wan nunu aywadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. okey, maknun tu kan. Okey. Wan nunu macam mana? Wan nunu Aywadun 'anit tanwini. baik. Al-wawu niyabatan 'anil dhammati fil ismil mufradi. Okey, betul lah kan? Lepas tu nun ni. Ni. Nun. Ayat ni dah betul belum? Al-wawu niyabatan 'anil dhammati fil ismil mufradi. Salah, Ustaz. Yang betul dia apa? Al-wawu Niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. ahsanti. Li'annahu, kita belajar biar sampai kita boleh betulkan al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkaril mudzakkari salimu. Baik, kita belajar biar sampai kita boleh perbetulkan yang salah. Kita jangan takut bila ustaz kita yang salah atau ustaz. Tak. Siapa pun boleh berlaku kesilapan, boleh dia terlupa, boleh dia keliru, hatta guru kita sendiri ke, ustaz kita sendiri ke. Hatta imam Masjidil Haram, kalau dia jadi imam dia salah, kita kena betulkan dia. Tak boleh kerana ini imam Masjidil Haram ni. Tak boleh. Yang menjadi ganti sekarang ni ada jabatan al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Waw pada perkataan apa? Waw untuk perkataan al-muslimuna ni kan? Ni waw ni. Dia adalah ganti kepada dhammah. Nampak? Jadi berdasarkan ilmu kita, kalau anda tadi salah. Anda tadi salah. Yang betulnya adalah ni nun ni. Kalau berkait dengan niyabatan 'anil dhammati, kita kata niyabatan 'anil dhammati. Dia menyentuh tentang apa? Nun. Wan nunu. Ni nun. Tadi al-waw, ini an-nunu. An-nunu wan nunu dan an-nunu niyabatan
Aywadun Ustaz. Aywadun. Aywadun. Niabatan pun aywadun tu sama makna dia. Tapi tak apa. Pakai yang tu. Aywadun. Wan nunu aywadun anid dhammati anil Tanwini. tanwini. Anid tanwini. Wan nunu aywadun anid tanwini fi al-ismil mufradi. Jadi kena yakin dengan ilmu kita belajar. Walaupun kita seorang, kiri kanan kawan kita semua jawab sekata kecuali kita. Dan kita yakin bahawa jawapan kita adalah betul. Kena pertahankan sampai sudah. Sehingga terbukti yang kita ini salah dan kawan-kawan kita yang lain kalau di sebalik jawapan kita tu adalah betul. Hatta tok guru kita pun begitu. Kita yakin bahawa kita betul. Dan berdasarkan kepada ilmu kita yang kita belajar, apatah lagi daripada tok guru kita, kata rasa tak tepat, tak betul sebagaimana kaedah ilmu ataupun kunci ilmu yang kita dapat. Mungkin bukan dengan tok guru kita. Tok guru kita silap dalam memahami sesuatu fakta. Contoh anak. Kalau enti baca, katalah enti jumpa ada satu tempat ini, minta maaf Ustaz. Ni rasanya Ustaz keliru kat sini. Buktinya dalam buku ni kata macam ni. Mungkin ada jawapan di pihak tuan guru. Atau memang betul salah. Jadi kalau seorang Ustaz tu, tapi kena mungkin teguran yang lebih baik lah di belakang ke sebagainya. Itu adab teguran. Kena ambil kira lah. Macam mana kalau dalam kelas kena beritahu. Ini Ustaz keliru ni. Dia bukan dia hambatan adab mati. Itu kalau sekiranya wow. Dia hambatan adab mati. Tapi kalau sekiranya nun, dia iwad. Iwadun. Ini anit tanwin ini. Iwad kepada tanwin. Jadi anda nak ajar, bahkan anda diajar oleh guru anda, Maulana Asri Yusuf, diajar sampai sekarang ni kalau pendapat anda, kalau ada pendapat berbeza tertentu yang anda tak setuju, anda pegang berdasarkan kepada apa yang kita pegang berdasarkan ilmu. Tak jadi masalah kalau kita berbeza dengan ustaz kita sekalipun, tapi biar kita ada alasan. Okey, semasa kita belajar nahwu, kita akan belajar kitab rendah, kitab sederhana, kitab tinggi. Apabila kita belajar di peringkat kitab tinggi, contohlah syarah Ibn Aqil, syarah kepada Alfiyah Ibn Malik, yang kita sebut malam tadi kuliah dia, kan? Ketika mana lahirnya Ibnu Al-Jurrum, dikatakan bahawa masa itulah kewafatan Ibn Malik, bukan Imam Malik, Ibn Malik. Dulu ada satu penceramah, dia keliru, dia kata Malik bin Anas ini adalah Malik bin Anas. Malik bin Anas tu Imam Malik. Bukan. Malik bin Anas tu Imam Malik. Dia bukan. Jadi itulah isu satu kedua. Itu kekeliruan dia. Sedangkan dia seorang yang famous lah. Biasalah. Kalau salah di kalangan hatta asatidzah, orang yang hebat sekalipun, selagi dia bukan Nabi, selagi bukan Quran, kalau di peringkat hadis pun orang boleh bincang lagi hadis. Kecuali kalau Quran lah. Kalau di peringkat Quran, orang boleh bincang kalau sekiranya berkaitan dengan isu-isu tertentu. Tentang Al-Quran itu sendiri orang tak bincang. Tapi kalau hadis, orang bincang. Ini bukan lafaz hadis. Kata contoh. Bukan lafaz asal, kata asal. Ini adalah riwayat dengan menggunakan lafaz lain. Dipanggil riwayat bil makna. Contoh. Ini antum belajar-belajar di pusat bahasa Arab yang akan Musyurah akan belajar dalam semester ke-8 bulan 9. Usul hadis. Usul hadis. Jadi anda tekankan pegang berdasarkan kepada ilmu. Sama ada kalau ke depan anda uji ke, kadang-kadang ustaz kita uji ya. Macam anda belajar dulu memang jawapan tu betul-betul kita ingat betul dah. Oh, ustaz kita sokong akhir sekali dia kata salah semua ini. Sebab ustaz kita nak uji lah adakah yang kita faham daripada apa yang dia ajar selama ni, ataupun paling tidak dia nak uji ini korang ni jenis mengikut orang ke ataupun mengikut ilmu. Satu ketika ada cerita pengalaman anak, ini bukan nak uji diri sini, masuk lift, tekan, tak. Tapi nak sebut kenyataan.
yang berlaku masa belajar dan ada yang sampai sekarang. Ketika dalam satu sesi kelas dengan Maulana Asri, kawan ada lebih kurang 9, 10, 11 orang dalam kelas. Dia uji macam ni. Satu orang baca dan antum di pusat bahasa Arab kita Musyro. Begitu juga metod kita. Bila antum dah belajar sikit masa macam sekarang ni, ni jadi apa? Ini isim ke fi'il ke huruf. Dalam kelas malam kalau kita sempat kita akan buat macam tu. Untuk hari Sabtu malam, Ahad malam Isnin, malam ni kita akan buat. Kita akan buat macam mana? Okey, baca. Lepas tu, sebab apa baca macam ni? Ini kalimah apa? Apa alasan kita kata isim? Apa alasan kita kata huruf? Huruf ni huruf mabni ke mu'rab? Sebab apa makni? Sebab apa kita kata dia tidak mu'rab? So, walaupun, yang anda ingat, walaupun masa itu, kawan yang lain semua sekata. Hanya solat. Yang berbeza daripada lain. Tapi dalam diri anak, ni fikir juga orang lain macam, kenapa dia jawab sama je? Kecuali anak seorang. Tapi anda kata tak betul ni, tak betul. Berdasarkan apa yang kita belajar, tak betul kaedah itu. Tak betul. Dalam i'rab juga lah, maksud i'rab. Kita baca. Masa i'rab tu, anda jawab itu. Anda tak ingat i'rab kata apa. Tapi akhir sekali, Maulana Asri sebut apa pada anak? Dia kata betul. Jadi tak apa. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cerita benda yang kita dapat. Masa tu anak rasa sangat bangga. Dan dia selalu pesan. Kena, anak dah bagi anak kunci. Macam tu juga dengan anak pada antum. Anak dah bagi anak kunci. Dia kata. Gunalah. Anak kunci dia dah bagi. Banyak dah ilmu dia bagi. Macam anak. Antum sekarang antum dah belajar banyak dah. I'rab fa'il dah belajar. I'rab naib fa'il dah belajar. Nanti ke depan dah belajar. Padalah yang antum dah belajar pada buku. Jadi apa gunanya? Gunanya ilmu supaya betul kita walaupun orang lain salah. Kita kena yakin kita. Tapi dengan syarat memang betul lah ilmu kita tu. Kalau sekiranya kita yakin, kita jawab cara kita atas keyakinan kita dan memang betul benda tu, pertahankan sampai sudah. Walaupun orang lain berbeza pendapat dengan kita. Itu yang Islam ajar. Islam tak ajar ta'assub kepada individu. Ta'assub kepada guru. No. Bukan itu cara Islam. Hormat satu perkara. Hormat kepada guru satu perkara. Tetapi ta'assub perkara yang berbeza daripada hormat. Dia berbeza daripada menghormati guru. Dan orang yang ta'assub sebenarnya dia tak hormat guru dia. Sebab apa? Sebab sepatutnya dia memperbetulkan guru dia kalau guru dia salah. Cuma anak tekan kata dia apa? Iaitu adab. Adab tu memang kena jaga. Macam mana cara untuk menegur ustaz, menegur guru kita. Hatta kawan-kawan kita pun begitu juga. Kan Nabi kata kalau kita tegur seseorang depan orang lain, berarti kita menghina dia, kita menjatuhkan dia. Memang itulah kata Nabi SAW. Kalau Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya kita menegur dia di belakang, maknanya berseorangan, maka kita memperbetulkan dia, menasihati dia. Lebih kurang itulah. Aja pesanan Nabi SAW. Baik. An-nun. Yang kita bincangkan adalah perkataan an-nun. Kataan an-nun. Pada al-muslimuna, apabila kita bincangkan waw, berarti kita membincangkan tentang gantian dhammah. An-niyabah, niyabatan anil dhammah. Kalau kita bincang tentang waw. Tapi kalau sekiranya kita bincangkan tentang nun, tadi kita bincang tentang waw, memang dia ganti kepada dhammah sebab dia adalah lafaz jamak mudzakkar salim. Tapi ketika mana kita bincang nun ini, kewujudan nun, maka kita kata apa? Kita kata dia adalah merupakan iwad. Iwadun ini dengan niyabah sama aja. Makna dia niyabatan bermaksud ganti. Iwadun pun ganti juga. Jadi nun ini adalah niyabatan anit tanwini, iwadun anit tanwini. Kalau antun nak salah, antun nak sebut iwad niyabatan, ganti pada iwad dekat sini. Atas ni antun nak sebut al-wawu iwadun anit dhammati pun betul juga. Sebab apa? Sebab ini mutaradif dipanggil. Al-mutaradif. Mutaradifu. Bermaksud sinonim. Sinonim. Maknanya apa maknanya? Semakna.
sinonim atau kita kata semakna. Seperti mana perkataan iwad dan niyabah. Iwadun dan juga niyabatun. Ini semakna. Iwadun, niyabatun semakna. Tetapi seperti mana anak sebut, tetapi kita kena ingat apabila di dalam bahasa Arab berbeza lafaz ya. Ni lafaz niyabah. Ini dia lafaz iwad. Dia akan memberikan makna yang berbeza. Makna akan jadi berbeza. Memang berbeza. Takkan jadi sama. Jadi kita nak tahu macam mana? Kita nak tahu adalah dengan kita rujuk kitab. Nama dia Fiqhul Lughah. Fiqhul Lughah. Fiqhul Lughah. Fiqh bermaksud kefahaman yang mendalam. Faqih, orang yang mendalam kefahaman dia. Fiqhul Lughah, kefahaman yang kata mendalam tentang bahasa. Al-Lughah ni maksudnya Lughah Arabiah. Cari kitab. Nama dia Fiqhul Lughah. Anda baru ni dah order dah. Tapi tak pastilah. Anda dah bayar belum? Anda tak ingat baru ni. So, tak bayar lagi kot. Jadi, tapi kitab, ada satu kitab nama dia Fiqhul Lughah. Sangat bagus buku ni. Nak tahu beza ini, kataan ini, itu dia. Boleh insyaAllah. Baik, seterusnya. Anda nak, okey, salin dulu. Dah salin belum? Tadi anda sebut iwadun dengan niyabah, terjemahan dia sama. Kalau bahasa Melayu, apa dia? Ganti. Gantian. Dia adalah semakna, iaitu makna dia apa? Ya. Itu ganti. Bermaksud ganti. Sama dengan ganti maksud dia. Makna dia adalah ganti. Tetapi orang Arab akan guna iwad dalam keadaan tertentu. Maksud yang lebih mendalam dia akan guna kata ini. Maksud yang lain pula yang lebih mendalam dia akan guna pula perkataan niyabah ini. Waktu bila yang tu kita kena tengok fiqhul lughah. Fiqhul lughah insya-Allah. Kitab fiqhul lughah dia akan cerita iwad digunakan untuk makna sekian. Kalau niyabah digunakan untuk makna sekian. Macam Melayu kita sebut julus, jalasa, yajlisu. Jalasa, yajlisu. Duduk. Tapi orang Kelantan, siapa orang Kelantan kat sini? Macam-macam duduk disebut orang Kelantan sini. Dia duduk antaranya dikata apa? Duduk congok. Duduk congok. Duduk congok ni duduk juga kan? Duduk tinggung. Duduk bertinggung, duduk congok. Macam-macam lah orang Kelantan. Saya tak faham. Tapi lafaz tu selalu saya dengar. Anda dengar dulu masa anda belajar tu. Ini beza dia. Nampak? Jadi duduk juga kan? Tapi kaifiat duduk itu berbeza. Jalasa, tarabba'a. Tarabba'a bermaksud duduk bersila 4 tapai kata orang Kelantan. 4 tapak. Bermaksud kita duduk dengan punggung kita rapat lantai, peha kita pun rapat lagi lantai, betis kita pun merapat ke lantai. Tapi kalau duduk iqa, maknanya dia duduk atas tumit. Macam kita bangun daripada sujud, nak bangun berdiri. Duduk juga. Tapi iqa' dia panggil. Lepas tu, dia panggil qurfusa. Qurfusa dalam hadis. Nabi SAW, qurfusa dengan ihtiba. Duduk juga. Tapi bentuknya macam mana? Semua tu menggambarkan duduk. Beza lafaz, beza makna. Tapi kalau dekat sini boleh difahami. Niyabatan kita kata wal wawu niyabatan anid dhammati, atau kita kata al wawu iwadun anid dhammati, sama juga. Kat sini pun an-nunu iwadun ataupun an-nunu niyabatun anid anid tanwini fil ism mufrad. Baik, anda tegaskan apa dia? Kena berdasarkan ilmu. Kalau salah kena tegur. Minta maaf, rasanya ustaz keliru kat sini. Minta maaf anta ataupun enti nampaknya keliru dekat sini. Boleh insya-Allah? Okey, salin dulu sekejap. Dah siap? Salah seorang banat yang dah siap? Terus beritahu pada anda.
Dah Ustaz. Okey. Sekarang kita ambil peserta yang kedua. Aisyah Fatinah. Aisyah Fatinah. Ya Hubaibati, aina anti? Anti mawjuda am la? Ini anak saya juga ni. Putri Aisyah Fatinah. Ya Ustaz. Okey, tengok ayat ni. Tunsaru. Tadi kita kata apa? Yun saru. Ya, tadi contoh yang diberi adalah yun saru al muslimuna. Ya. Contoh yang berikutnya anak-anak tun tun saru al muslimatani. Muslimatani. Al muslimatani. Baik. Sekarang ni i'rab dulu. Perkataan kali ayat ni tunsarul muslimatani. Okey, tunsaru macam mana i'rab dia? Mulakan. Yallah. Tak apa, kalau salah tak apa, yang salah tu nak diperbetulkan. Jangan takut. Ni ada pernah nak jumpa, ada bila ada seseorang yang diminta, bila disuruh dia berpeluh. Dan pernah dalam satu seminar, dalam satu kursus, dulu anak buat, nama dia Dita. Dita ni daurah intensif tafhim Al-Quran. Sama macam hadaf, sama macam mataf di, kalau hadaf di Darul Tauhid, mataf di Pusat Bahasa Arab. Ya, sama je. Anak buat apa? Program Dita tu, ada satu perempuan, dia suruh baca, tengah dia baca, ada sesuatu kejadian berlaku, dia pun lebah, pengsan dia. Kan, pengsan. Bila ditanya, gelap mata. Jangan macam tu pula. Santai-santai sambil minum air. Tak boleh lah minum air pasal ni. Fokus dulu. Okey. Ya Allah ya Hubaibati. Hubaibati, cara kita sebut panggilan anak, ataupun kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita, atau kita dengan mama kita, adik kita, kita panggilan mesra sebenarnya. Hubaibah ataupun Hubaib. Kalau lelaki panggil Hubaib. Contoh kita ada anak, kita ada adik yang kecil. Nama dia Sanaullah, Ahmad Sanaullah. Kan? Kita panggil ya Hubaibi. Hubaibi bermaksud darling. Sayang. Kita panggil macam tu. Kan? Kalau mama kita ya Hubaibati mama. Kan? Ya Hubaibati mama. Panggil. Hubaibah bermaksud panggilan dia isim tasghir kepada Habib untuk perempuan. Habib tasghir je, kita gunakan perkataan tu, kita jadi ubah sikit, kita panggil isim musaghar dengan maksud untuk bermanja-manja. Kalau ilmu balaghah dah belajar belum? Ilmu ma'ani. Banyak belum belajar lagi, Pani dah selesai. Alhamdulillah. Itu tujuan dia. Okey. Boleh mulakan. Putri Aisyah Fatinah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunsarul muslimatani. Tunsaru. Ia adalah kalimah fi'il, yakni perbuatan. Maknanya adalah dibantu ia berdua.
dibantu ia dari sudut mana ia menunjukkan satu bentuk perbuatan atau perilaku, maka ia adalah kategori fi'il bukan isim ataupun huruf. Apabila ia adalah kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'il itu berdasarkan masanya. Di sini dari sudut masa ia menunjukkan masa perilaku yang semasa, iaitu mudhari'. Iaitu mudhari'un, fi'il mudhari'. Diketahui ia adalah mudhari' dari tanda, salah satu tanda mudhara'ahnya. Di sini tanda mudhara'ahnya ialah ta. Mabniyun lil majhuli, sirah iaitu bentuk. Fi'il mudhari' ini adalah sirah majhul. Marfu'un, diberikan tanda rafu'. Kenapa disebut kalimah marfu' di sini dan tidak disebut sebagai fi mahalli raf'in? Kerana fi'il mudhari' adalah dalam kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni, maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ialah ad-dhammatu zahiratu, dhammah yang jelas kelihatan, ala akhirihi, di akhir kalimah. Tanda keadaan rafa'nya kalimah ini ialah dhammah yang jelas kelihatan, tanda ini di akhir kalimah ini. Huruf ra di sini. Al-muslimatani, ia naibul fa'ilin, isim selepas fi'il majhul disebut naib fa'il. Dan naib fa'il ini adalah marfu'. Setiap naib fa'il adalah marfu'. Dan tanda dan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-alifu, alif, niabatan anit dhammati, yang menggantikan dhammah. Li'annahu musannan, disebabkan ia adalah kalimah musannah. Maka tanda rafu'nya adalah alif. Wan nunu iwadun anit tanwini, dan nun sebagai ganti kepada tanwin. Fil ismil mufradi, ketika isim mufrad. Baik, ahsanti. Tapi disebabkan baik, Ustaz perlukan yang lain pula. Nusrah. Nusrah terlintas di fikiran Ustaz, nak tanya nusrah. Baik, cuba tengok ni. Cuba tengok ini. Ya.
Okey. Ayat ini betul atau salah? Musrah. Musrah Azwani. Ya, saya Ustaz. Ayat ni betul atau salah? Cuba baca. Yunsaru al-muslimatu. Baik, betul atau salah? Salah Ustaz. Yang betulnya apa? Tunsaru al-muslimatu. Yang ini ahsanti. Ini sebab apa kita kata dia salah? Salah. Tak. Oops. Dia salah. Nampak? Salah. Okey. Yang betul adalah tunsaru. Ya. Tunsaru al-muslimatu. Baik. Kita kata ini yang paling betul lah. Sebab apa salah tu musrah? Sebab apa nanti kata yunsarul muslimatu? Salah, yang betul adalah tunsarul muslimatu. Ada penolong pula dah. Tak mau macam tu. Bagi peluang kepada dia untuk berusaha. Kalau tegur dia pada masa kelas, macam kita betulkan bagi jawapan pada kawan pada masa biasa. Kita tolong ke dia ke kita sebenarnya menggagalkan dia. Kita menggagalkan dia. Sebab apa? Dia tak dapat jawab. Dia ada kalau saat saya tolong dia. Tak. Kita tolong dia dalam belajar ni. Kalau kita tolong kawan semasa ujian yang macam ini, berarti kita bukan membantu dia. Bila kita buat macam ni, bila kita tolong dia, selama-lamanya dia akan bergantung pada kita. Dan Ustaz pesan pada ulang kaji, muzakarah, bincang. Kenapa tunsarul muslimatu betul dan yunsaru al-muslimatu salah? Apa taklil dia? Apa alasan kita yunsarul muslimatu kata ini salah. Sedangkan perkataan yang selepas tu adalah betul. Tunsarul muslimatu adalah betul. Manakala yunsarul muslimatu adalah salah. Mesti ada kaedah dia. Takkan main salah betul je ikut dan kita nak cakap ini salah, ini betul, ini salah betul, ini betul-betul, ini salah. Mana boleh? Baik. Ya Allah. Fatihah. Yang mana betul, yang mana salah? Salah satu daripada dua tu mesti betul, mesti salah. Fatihah. Ya Ustaz. Macam mana kalimah? Yang betul tunsaru al-muslimatu. Bukan yunsar. Yang satu, yang pertama tu atas sekali tu salah. Fatihah. Fatihah. Yang mana salah? Yang atas ke bawah? Tunsaru al-muslimatu yang betul. Sebab apa betul? Dan yunsarul muslimatu salah. Apa kaedah dia? Kaedah dia. Dulu apa kaedah yang kita kata? Fa'il akan ikut fa'il dari sudut jantina je. Okey, dari sudut jantina. Cuba tengok. Tunsaru al-muslimatani. Atas tu nampak tak? Tunsaru al-muslimatani. Tunsaru al-muslimatani. Kita kata. Tunsaru al-muslimatani. Ya, sekejap. Tunsaru al-muslimatani.
Baik. Tunsaru al-muslimatani dengan tunsaru al-muslimatu. Cuba terangkan sikit beza antara dua lafaz ni pada tunsaru ni. Apa kaedah dia? Tunsaru al-muslimatu, betul. Tunsaru al-muslimatani, betul. Kalau sekiranya kita nak buat ayat yang ketiga pula, tunsaru al-muslimatu. Betul ke salah? Nusrah. Betul Ustaz. Okey. Kenapa tiga-tiga ni betul kan? Tunsaru, ini semua betul. Tunsaru al-muslimatu, tunsaru al-muslimatani, tunsaru al-muslimatu. Ini semua betul. Betul tak? Betul pada perkataan apa? Tunsaru tu betul. Sebab apa kita kata betul? Sedangkan al-muslimatu seorang, muslimatani dua orang, muslimatu lebih, 3 dan ke atas bilangan muslimatnya. Seorang muslim, seorang muslimah, 2 orang muslimah, 3 orang dan lebih muslimah. Para muslimah lah, muslimat. Apa kaedah dia? Cuba terang sikit. Fa'il tak ikut fa'il dari sudut bilangan. Tak ikut fa'il dari sudut bilangan. Okey, dekat sini yang mana fa'il dia? Fa'il dia al-muslimatu. Al-muslimatu lagi? Al-muslimatani. Al-muslimatu. Al-muslimatu. Baik. Dalam kedudukan 3 kalimah, muslimatu, muslimatani, al-muslimatu, al-muslimatu. Fa'il tak ikut fa'il dari segi bilangan. Apa yang diikut? Ke tak ikut apa-apa? Dia hanya ikut dari sudut jantina saja. Dia hanya ikut dari sudut jantina sahaja. Baik, ahsanti. Seterusnya, kita ambil perkataan yunsaru. Baik, dekat sini kalimah tunsaru sama ada muslimatu, muslimatani, muslimatu. Sebab apa kita bariskan? Apa dari segi yang ni Ustaz Syakirah jawab. Cuba detailkan sikit pada al-muslimatu, tunsarul muslimatu. I'rab dia. Sekarang ni Ustaz nak i'rab pada tunsaru al-muslimatu. Ya Allah. Apa ni Syakirah. Terangkan sikit. Tunsarul muslimatu. Baik. Tunsaru al-muslimatu. Tunsaru fi'lun. Ia adalah kalimah fi'il. Yang ini perbuatan, maknanya dibantu dia oleh oleh ramai perempuan. Dari sudut mana ia menunjukkan satu bentuk perbuatan, maka ia adalah kategori fi'il, bukannya isim ataupun huruf. Apabila ia adalah kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'il itu berdasarkan masanya. Di sini dari sudut masa, ia menunjukkan masa perilaku yang semasa dipanggil mudhari'. Mabniun diketahui ia adalah mudhari' dari tanda salah satu tanda mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya ada 4, alif, nun, ya dan ta. Di sini adalah huruf ta. Huruf mudhara'ahnya adalah ta. Mabniun lil majhuli
sirah fi'il mudhari' ini adalah sirah majhul. Sirah majhul. Diketahui ia majhul dari tanda dhammah di awal huruf, yakni huruf pertama, dan tanda fathah pada huruf yang kedua akhir. Apa maksud tu? Ya Ustaz? Cuba terangkan yang terakhir. Majhul. Ha. Diketahui tunsaru tersebut adalah majhul dengan tanda mudhara'ah ta tersebut adalah huruf dhammah dan huruf kedua akhirnya adalah fathah. Kedua. Huruf sad. Huruf sad. Jadi tunsa. Kalau tansi, nasara yang suruh, tansuru. Tu fi'il madhi ma'lum. Fi'il mudhari' ma'lum. Fi'il mudhari' ma'lum. Ahsanti. Okey, sambung. Marfu'un diberikan tanda rafa' ataupun berada dalam keadaan rafa'. Kenapa disebutkan kalimah marfu' sini dan tidak disebutkan sebagai fi mahalli raf'in? Kerana fi'il mudhari' adalah kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni, maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli. Okey. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu az-zahiratu, dhammah yang nampak. Tanda kalimah ini berada dalam keadaan rafa', diberikan tanda rafa'. Apa tandanya? Tandanya dalam keadaan rafa', tanda keadaan rafa'nya kalimah ini ialah dhammah yang jelas kelihatan di akhir kalimah, iaitu huruf ra. Al-muslimatun Mana boleh apa ni? Aisyah Nabila, betul ke sebutan dia tu? Al-muslimatun. Al-muslimatu. Kenapa jadi bertukar pula ni? Apa yang tak kena kat situ? Syakira, kenapa bertukar? Kawan sebelah bisik. Tak ada Ustaz. Apa yang menyebabkan jadi berubah kat situ? Tadi al-muslimatun ni al-muslimatu pula. Sebab apa? Apa alasannya? Mesti ada alasan. Sebab alif lam. Bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Tanwin adalah ganti kepada alif lam. Bila ada alif lam tak boleh ada tanwin. Pantang dia. Baik, teruskan. Al-muslimatu naibun fa'ilin, adalah naib fa'il, naib fa'il. Marfu'un diberikan tanda rafa'. Marfu'un diberikan tanda rafa', berada dalam keadaan rafa'. Kenapa dia disebutkan marfu' di sini adalah di sini dan tidak disebutkan fi'il fi mahalli raf'in? Kerana fi'il mudhari' adalah kategori kalimah yang mu'rab, bukan kalimah mabni. Kalau mabni, maka ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak. Dhammah yang nampak. Tanda keadaan rafa'nya kalimah ini ialah dhammah yang menjelaskan kelihatan tanda rafa' di akhir kalimah. Iaitu dhammah yang menjelaskan tanda kelihatan. Yang jelas kelihatan. Yang jelas kelihatan, nampak. Dengan biji mata kita boleh nampak. Dia bukan main khayal-khayal yang disebut sebagai
takdir kan. Wa taqdiruhu. Okey, kemudian Az-zahiratu ala akhiri pada akhirnya iaitu huruf ta. okey. Okey. Ada lagi? Dah Ustaz. Baik, cuba tengok tunsaru al-muslimatu. Kalimah al-muslimatu ni dari segi bilangan dia berapa? Orang panggil apa? Kalimah apa? Dari segi bilangan. Kalau nak tengok kepada bilangan, dia panggil bilangan berapa? Orang sebut apa? Mufrad. Macam mana? Tadi dah jawab kan? Al-muslimatu. Macam mana boleh mufrad? Apa? Oh, al-muslimatu. Al-muslimatu ramai. Perempuan ramai. Ramai disebut apa? Dalam bahasa Arab. Jamak. Ha? Jamak. Yalah, bagi sempurnalah sebutan. Jamak tu ramai. Tapi jamak apa? Al-muslimatu perkataan ini. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim bukan jamak muzakkar salim. Bukan. Jamak muzakkar salim macam mana? Jamak muzakkar salim adalah jamak bagi lelaki. Contoh kalau al-muslimatu adalah jamak bagi perempuan. Kalau lelaki al-muslimuna. Kalau mutanna Al-muslimuna. kalau mutanna lelaki. Al-muslimani. Kalau mutanna perempuan. Al-muslimatani. Cuba perhati betul-betul Lina. Dekat mana dia salah? Lina, Ya Ustaz. dekat mana dia salah? Betul Ustaz. Mana boleh betul. Cuba tengok. Jawapan dia tadi semua. Kalau ada orang perhati, mesti ada yang salah. Dekat mana salah dia? Aisyah Nabilah. Dekat mana salah dia? Fatihah. Aisyah Nabilah. Ya, saya Ustaz. Dekat mana dia salah? Fatihah, dekat mana dia salah? Dibaca al-muslimatu. Kalau jamak al-muslimahatu. Syakirah. Ya ke yang disebut macam tu tadi? Syakirah, betul ke teguran dia tu? Kan dia dah Fatihah kata anti salah dekat situ. Kan dia dah perbetulkan tadi Fatihah. Pandai-pandai anti. Dekat mana salah dia? Perhati betul-betul. Online. Kalau perhatikan, dia akan dapat jawapan. Siapa jumpa lagi? Baik. Putri Aisyah Fatinah. Dekat mana salah dia tadi? Putri Aisyah Fatinah. Ya. Ya Ustaz. Dekat mana salah dia tadi? Tak ada salah Ustaz. Betul. Ya. Betul. Yakin? Adakah anda yakin? Yakin Ustaz. Ya Ustaz.
Baik, ahsantunna jami'an. Baik, nanti kita jumpa lagi insya-Allah malam ni pukul 9 insya-Allah ya, tapi masuk lebih awal 5 minit 10 minit sebelum daripada itu, bersiap sedia dengan nota dan sebagainya. Nanti nota Anda kongsikan dalam grup. Semua dah masuk dalam grup belum? Dalam grup Telegram dah masuk belum? Dah Ustaz. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua. Baik, kita jumpa lagi nanti malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.